dipersilakan pihak-pihak untuk ganti rugi pertunangan masuk. Okey, dipersilakan duduk ya Encik. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Majlis Suluh. Waalaikumsalam. Okay. Jadi sebelum kita memulakan perbincangan kita yang secara terteram ini, saya rasa lebih eloklah sekiranya kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Baiklah, hari ini kita akan menilai mengenai Majlis Suluh mengenai kes tuntutan ganti rugi pertunangan daripada pihak Encik dan juga pihak Cik. Makanya sebelum kita memulakan perbincangan ini, jadi hendaklah saya menceritakan apa sebenarnya Majlis Suluh ini. Jadi, sebagaimana yang kalian berdua tahu, Majlis Suluh ini adalah medan untuk penyelesaian sebelum mahkamah. Makna katanya, untuk memudahkan bicara kes yang berlambat-lambat di mahkamah, kita nak menyelesaikan, nak menyenangkan pihak-pihak untuk menyelesaikan kes mereka di luar mahkamah, iaitu di Majlis Suluh lah. Jadi di sini kita memberi ruang kepada pihak-pihak untuk menyelesaikan tanpa perlu naik turun mahkamah. Okey, apa yang lebih eloknya, lebih baiknya menyelesaikan terus kes di pihak suluh adalah apabila kita menyelesaikan kes di pihak suluh. Okey, pertamanya menjimatkan masa lah. Yang keduanya, kita boleh berbicara dengan tenang dan terus kepada kesimpulan. Okey, tidak perlu lagi adanya prosedur-prosedur yang lebih kompleks. Dan yang ketiga, terakhir sekali, semestinya Majlis Suluh untuk kita mencapai solusi dan sepakat antara kita supaya tak ada lagi perbalahan atau persengketaan. Okey, jadi itu adalah berkenaan dengan Majlis Suluh dan perbezaannya dengan di mahkamah. Baiklah, jadi sebelum kita memulakan, hendaklah saya ingatkan kepada pihak-pihak bahawa segala perbincangan kita yang terus secara bertiga pada hari ini, kita bertiga jadinya perbincangan ini bersifat rahsia. InsyaAllah tidak akan ada berlaku apa-apa penyelewengan ataupun bocoran maklumat di luar daripada bilik suluh ini. Okay, jadi anda semua boleh, pihak-pihak boleh percayakan saya. Okey, jadi sebelum tu saya perkenalkan diri. Saya Wan Nordini Akilah binti Wan Muhammad Din. Saya lulusan Universiti Sultan Zainal Abidin dan bersambung di Universiti Sains Islam Malaysia. Saya bertugas sebagai pegawai suluh sudah hampir 10 tahun dengan hampir beratus jugalah rasanya penyelesaian melalui suluh telah berjaya diselesaikan oleh saya. Jadinya saya sangat berpengalaman dalam pengendalian majlis suluh. Jadi diharapnya pihak-pihak boleh menyelesaikan dengan lebih baiklah dengan kehadiran saya di sini selaku orang tengah. Okey? Okey. Jadi saya ingatkan antara peraturan suluh yang perlu untuk kita gariskan supaya pihak-pihak tidak melebihi garisan, iaitu pertamanya semua pihak hendaklah bercakap mengikut giliran. Okey, kedua, apabila pihak pertama bercakap, pihak kedua hendaklah diam dan memberi fokus kepada apa yang dibicarakan. Sebab kita kalau boleh kita tak mahu adanya berlaku persengketaan ataupun emosional di dalam bilik suluh ini. Kita kalau boleh kita nak tenang-tenang je, biar ada kesepakatan. Seterusnya, hendaklah pihak-pihak bercakap dengan sopan dan penuh kewarasan. Jangan ada emosi yang berbangkit, jangan tinggikan suara, kalau boleh kita nak tenang. Dan akhir sekali, saya harap pihak-pihak bolehlah mengikut garis perjanjian mengenai peraturan ini. Boleh Encik? Boleh Puan. Dan Cik boleh? Boleh Puan, insya-Allah. Sebelum saya memulakan teruskan, saya nak tahu siapa di pihak yang ni? Okey Puan, saya pihak yang menuntut ganti rugi pertunangan Puan. Ya. Okey, nama saya Muhammad Sepian bin Suhaimi. Saya tinggal di Kajang, Selangor dan saya bekerja sebagai pengarah urusan di sebuah syarikat komunikasi dan teknologi maklumat Puan. Okey, baiklah. Dan Cik pula? Assalamualaikum. Saya Elvina binti Ahmad Lui. Saya tinggal di Shah Alam dan bekerja sebagai pegawai bank. Okey, baiklah.
sebelum itu, sebagaimana yang diketahui lah, saya cuma mendapat hanya maklumat umum sahaja berkenaan dengan tuntutan ganti rugi pertunangan daripada pihak Cik Sepian dan juga Cik Elvina. Jadi apa yang saya dapat pada hari ini sekadar maklumat umum. Mungkin selepas-lepas itu Cik Elvina dan juga Encik Sepian boleh luahkan apa sebenarnya yang terjadi, atau adakah maklumat saya salah ke, dan mungkin daripada situ pertikaian dapat disimpulkan dan kita boleh dapat penyelesaian yang lebih baik. Okey, jadinya Cik Sepian selaku plaintiff Ini saya. dan Cik Elvina selaku defendant, betul? Yes. Ya. Okey, jadi plaintiff dan defendant telah melangsungkan pertunangan pada 27 Oktober 2019 secara sah di kediaman pihak perempuan yang dihadiri oleh beberapa orang ahli keluarga kedua belah pihak. Okey, betul tak? Dan Betul. telah menetapkan tarikh pernikahan pada 1 Jun 2020. Ya, betul. Okey, dan pada 24 Jun 2020 berlakunya pihak plaintiff iaitu Cik Sepian telah pun memutuskan ikatan pertunangan dengan Cik Elvina pada 24 Jun. Betul Puan. Okey, jadinya ini sekadar maklumat yang saya dapat secara umum lah. Jadinya kerana berlakunya perkara tersebut, Cik Sepian nak tuntut ganti rugi pertunangan di Ya. atas pertunangan yang Cik Sepian putuskan sendiri. Oh, Begitu. saya minta maaf puan. Sekarang ni puan, yang memutuskan pertunangan tersebut bukan pihak saya puan. Pihak defendant puan. Pihak dia puan, perempuan. Puan, pihak plaintiff yang memutuskan pertunangan. Dan saya secara rasminya bersama keluarga saya pergi hantar balik cincin pertunangan. Puan tersilap puan. Sekarang ni yang menghantar wakil untuk putuskan pertunangan daripada pihak perempuan puan. Saya tidak menghantar apa-apa wakil dan saya hanya menerima khabar mengatakan pihak perempuan ingin memutuskan pertunangan kami puan. Puan, sebenarnya macam ni Puan. Pihak plaintiff ada menghantar pesanan melalui WhatsApp yang mengatakan mahu memutuskan pertunangan. Jadi saya bersama ahli keluarga saya ke rumah dia untuk memulangkan dan memutuskan pertunangan secara formal. Okey, jadi sekiranya maklumat umum yang saya terima ni kurang tepat lah. Makna katanya yang memutuskan pertunangan sebenarnya Cik Elvina. Begitu? Ya puan. Yang Bukan, sebenarnya memang Encik Sepian yang memutuskan. Jadi saya bersama ahli keluarga saya membuat pemutusan pertunangan ni secara formal. Yang mula-mula ambil keputusan untuk putuskan tu adalah Encik Sepian. Okey, Maafkan saya. jadinya sebenarnya puan, dia salah faham puan. Sekarang ni pihak perempuan dia salah faham apa yang saya cuba sampaikan. Dan pihak perempuan membuat kesimpulan bahawa saya yang ingin memutuskan pertunangan. Lalu mereka membuat keputusan terburu-buru tanpa perbincangan dan terus menghantar wakil untuk memutuskan pertunangan kami puan. okey, bagaimana sebenarnya boleh terjadi salah faham tersebut? Adakah Cik Elvina sendiri yang mendengar khabar daripada mulut Cik Sepian sendiri bahawa beliau ingin memutuskan pertunangan, ataupun Cik Sepian yang memang datang untuk memutuskan pertunangan secara terus? Bagaimana sebenarnya? Sekarang ni puan, pihak perempuan yang datang, wakilnya datang ke rumah kami, pihak lelaki, dan memutuskan pertunangan yang tersebut puan. Baiklah Puan, cerita sebenarnya macam ni. Sebelum 24 hari bulan tu, saya ada keluar. Masa tu dalam jam 11.39 macam tu. Saya keluar dan saya ternampak dia ni Encik Sepian ni bersama seorang perempuan, dan saya memang tahu itu bukan ahli keluarga dia. Di dalam sebuah kereta, memang saya tahu itu kereta dia, dan saya cam muka dia berdua-duaan Puan. Dan saya dah membuat rakaman video peristiwa tersebut. Jadi selepas tu saya dapat pula WhatsApp daripada perempuan yang saya tak kenal, dan mengatakan diorang memang ada hubungan. Okey Puan. Selepas tu saya minta penjelasan, saya WhatsApp dia untuk minta penjelasan, dan dia pun cakap kalau tak nak benda ni berlaku, kita putus sajalah pertunangan. Maksudnya kalau susah-susah sangat, kita putuskanlah pertunangan. So saya ambil keputusan untuk hantar balik cincin pertunangan tu kepada pihak keluarga dia. Okey, baiklah. Sekarang saya dah tahu secara umumnya mengenai apa yang sebenarnya fakta kes daripada kedua-dua pihak. Okey.
Namun begitu, apa yang kita akan cuba untuk bincangkan dalam majlis suluh pada hari ini adalah kita nak penyelesaian. Makna katanya kita nak tahu apa sebenarnya tuntutan yang dibawa dan bagaimana kita nak selesaikan. Adakah tuntutan itu, pertikaian itu dapat diselesaikan ataupun tidak. Okay, kalaulah tuntutan ganti rugi pertunangan tersebut dapat diselesaikan pada majlis suluh pada hari ini, maka ianya akan diendorsekan oleh pihak mahkamah sendiri sekiranya berjaya. Tetapi andai kata kalau gagal, kita tidak dapat apa-apa solusi, maka perbincangan pada hari ini terpaksa kita bawa dan serahkan kembali kepada pihak hakim untuk menentukan keputusan. Okey, jadi oleh itu saya nak teruskanlah kepada isu yang berbangkit sebenarnya antara kedua-dua belah pihak. Okay, yang mana ada satu nak start dulu. Okey puan. Saya akan menyatakan tuntutan saya. Sebenarnya isu yang saya nak bangkitkan di sini bukanlah isu tentang penyebab putus pertunangan kami puan. Sekarang ni saya nak bangkitkan isu tuntutan ganti rugi pertunangan yang telah diputuskan oleh pihak perempuan puan. Okey. Jadi puan, saya baru-baru ini saya ada bank in duit sebanyak RM20,000 ke dalam akaun perempuan ni puan. Untuk sebagai kata untuk cover dia punya perbelanjaan. Dan puan, di samping tu puan, saya pun dalam isu ni puan, saya nak tuntut balik RM20,000 tersebut serta saya ingin juga minta ganti rugi untuk set baju kahwin yang telah kami keluarkan. Lepas tu tempahan dewan, kemah, makan untuk majlis kahwin kami puan. Dan juga untuk perkahwinan kami puan, saya pun telah membeli satu set bilik tidur yang baru untuk persiapan kami untuk kahwin puan. Sekarang ni puan, bila berlaku putus pertunangan ini puan, tak sampai puan matlamat saya membuat tempahan, membeli itu, membeli ini. Jadi sekarang saya mahu tuntut ganti rugi sebanyak RM20,000 berserta ganti rugi balik apa-apa yang telah saya sebutkan tadi, seperti bilik tidur, baju pengantin, tempat, dewan, makan untuk majlis perkahwinan kami. Jadi dalam hal ni, siapa yang akan bayar balik ganti rugi saya puan? Jadi sekarang ni disebabkan pihak perempuan yang memohon untuk memutuskan pertunangan, jadi saya berasakan saya layak untuk memohon, untuk menuntut ganti rugi balik puan atas perbelanjaan yang telah saya keluarkan. Okey puan, boleh saya jawab? Okey, Cik Elvina, silakan. Dia sebenarnya macam ni puan. RM20,000 yang dia bagi bank in kepada saya memang tak boleh nak bagi pulang balik pada dia. Sebab saya anggap itu adalah sebagai ganti rugi tercalanya maruah saya bila perkahwinan tak jadi. Okey, saya boleh nak bagi balik apa segala barang yang dia beri semasa pertunangan. Maksudnya hantaran apa-apa barang hantaran semasa pertunangan. Okey, saya boleh bagi. Tapi untuk RM20,000 tu memang saya tak boleh bagi. Itu adalah sebagai ganti rugi. Tapi puan, kalau nak ikutkan apa yang dia cakap, persiapan bilik tidur, apa-apa persiapan untuk belah pihak lelaki, saya pun ada juga buat persiapan untuk belah pihak perempuan. Maksudnya tak guna duit dia, duit saya sendiri dalam RM50,000 puan. Dan saya tak tuntut pun daripada dia. Maksudnya yang sekarang ni, isu sekarang ni RM20,000 tu saya tak boleh nak pulangkan sebab saya anggap itu adalah sebagai ganti rugi sebab tercalanya maruah saya. Kalau let's say kalau dia nak juga RM20,000 tu, kita boleh naik mahkamah dan saya boleh buat saman malu. Tu je puan. Okey, sebelum tu saya juga nak tanya juga, berapa gaji yang diperoleh oleh kedua-dua pihak? Cik Sepian, berapa gaji sebulan? Anggaran kasar pendapatan saya sebulan adalah dalam RM20,000 puan. RM20,000? Ya puan, RM20,000 Malaysia. Okey, dan Cik Elvina dan Cik Levina? Gaji pokok saya RM8,000 Malaysia puan. RM8,000 Okey, tadi Cik Elvina ada cakap berkenaan dengan urusan pengeluaran perbelanjaan bagi belah pihak Cik Elvina sendiri iaitu hampir RM50,000, betul? Okey, bagaimana pula dengan Encik Sepian? Adakah ada pengeluaran perbelanjaan yang lain-lain selain daripada tuntutan yang dah dikemukakan? Saya sebenarnya tak ada perbelanjaan lain, tetapi perbelanjaan yang telah saya senaraikan tadi puan telah bercampur RM20,000 yang telah saya bagi tadi puan.
telah mencapai lebih kurang RM48,000 puan. Jadi maknanya puan, dalam hal ini kerugian saya juga beranggar dalam RM48,000 puan. Jadi saya berasakan bahawa bila mana bukan saya yang menuntut untuk memutuskan pertunangan, jadi saya layak untuk memohon tuntutan ganti rugi kerana pihak dia puan yang menuntut putuskan pertunangan, bukan saya puan. Jadi dalam hal ini sepatutnya saya yang layak untuk tuntut ganti rugi. Tidak kira dia malu ke apa ke, calon maruah dia ke, itu atas tindakan dia sendiri puan. Penyebab puan, masalahnya sekarang penyebab kepada putusnya pertunangan ni adalah disebabkan oleh dia puan. Kalau tak jadi semua benda tu, insya-Allah saya memang tak akan putuskan pertunangan ni. Sebab ni dah lama tu kami bertunang puan. Dalam 8 bulan macam tu. Takkanlah saya perempuan umur semakin lama semakin lanjut puan. Cik Elvina sabar ya. Bagi giliran dulu pada Encik Sepian supaya meneruskan apa Okey, lagi. baik. Terima kasih puan. Sekarang ni puan, saya sebenarnya okey je untuk berbincang untuk bagi dalam hal ini puan. Tapi sebenarnya puan, untuk saya menghalalkan RM20,000 puan, bagi hal lain saya tidak ada hal saya cover balik. Tapi dalam hal RM20,000 tunai di mana saya telah bank in dalam akaun dia puan, saya rasa macam berat hati untuk saya lepaskan begitu saja puan. RM20,000 puan. Jadi puan, RM20,000 puan, saya boleh buat macam-macam dengan RM20,000. Sebenarnya RM20,000 tersebut ganti rugi pertunangan ini bukannya saya mahukan nilai tersebut puan, tapi sebab saya ingin membuat dia sedar puan, yang perbuatan dia memutuskan pertunangan itu adalah salah. Di mana dia tidak ingin berbincang langsung puan dengan saya selepas peristiwa malam Masalahnya tersebut. sekarang puan, Sabar. saya dah Sabar Cik, sabar. Biar dia try. habiskan dulu. Okey. Biar Cik Sepian habiskan dulu. Okey, baik. Itu puan masalah dia puan. Setiap kali saya nak berbincang, dia akan menyempuk puan. Itu masalah sekarang ni puan. Sebab Sekarang ni, dia telah mengutarakan auta kepada puan, bukan sabar, fakta. Cik. Sabar, Cik. Okey, baiklah. okay, sekarang ni puan, memanglah saya mengaku saya ada buat salah puan. Sebagai orang kata penyebab. Tetapi puan, saya sendiri manusia boleh berubah. Memang saya mengaku kesilapan saya puan, tapi saya nak berbincang dengan dia puan. Saya memang ada niat untuk berubah, tak nak mengulangi peristiwa tersebut puan. Tapi dia dah tak nak puan. Dia terus tanpa berfikir panjang, terburu-buru puan, terus hantar wakil putus pertunangan. Jadi puan, saya rasa macam tak adil puan untuk saya jelaskan bagi pihak saya. Jadi bila mana saya tidak adil, saya tidak dapat hak untuk saya menjelaskan puan. Jadi sekarang ni saya nak hak untuk saya menuntut ganti rugi pertunangan ini puan. Boleh puan? Baiklah. Okey, Cik Elvina ada apa-apa? Dia okey, nampak tak? Dia dah sedar. Maksudnya dia punca pertunangan tersebut putus. Jadi memang patutlah RM20,000 tu saya berhak dapat sebagai ganti atas tercalanya maruah saya sebab perkahwinan ni tak jadi puan. Jadi okey, RM20,000 okey. Kalau boleh saya nak RM20,000 tu. Dan yang lain, segala kos yang saya tanggung yang lain saya tak tuntut. Okey, maknanya sekarang ni Cik Elvina setujulah untuk menyerahkan barang-barang lain kepada pihak Cik Sepian. Tapi RM20,000 tu Cik Elvina anggap sebagai ganti rugi atas maruah Cik Elvina sendiri, begitu? Betul puan. Okey. Jadi bagaimana? Adakah perkara tersebut sebabnya saya melihat kepada gaji kedua-dua belah pihak, iaitu RM20,000, RM8,000, kira macam saya kira tiada masalah pun untuk sebenarnya kita menyelesaikan terus perbincangan kita pada hari ini, persengketaan kita pada hari ini. Jadi saya nak tahu kalau ada penyelesaian yang lain yang dilihat boleh menguntungkan kedua-dua belah pihak. Okey, anda katalah Cik Sepian tak setuju dengan RM20,000 dilepaskan secara halal kepada Cik Elvina, dan Cik Elvina pula tak setuju untuk Cik Sepian ambil balik RM20,000 tu. Jadi ada penyelesaian lain yang mungkin difikirkan. Mungkin Cik Sepian boleh kurangkan ke, atau Cik Elvina boleh lepaskan ke. Okeylah, sebab saya tahu saya berkejaya, saya ada kejaya saya dan saya pun ada gaji saya sendiri. Saya sebenarnya kalau isu duit ini bukan saya nak sangat, tapi supaya dia sedar bahawa ini bukan perkara main-main. Okey, saya boleh cut lah. Saya boleh cut RM15,000 saya ambil, saya pulangkan RM5,000. Tapi kalau dia tak nak juga, saya tak boleh. Itu last choice lah. Puan, izinkan saya puan? Ya, Okey puan, sekarang ni puan, macam mana puan dia dah berkejaya.
Dia dah nyatakan sendiri. Dia Dan saya bekerjaya. kan saya dah nyatakan Sabar, tadi sabar, sabar. duit bukan Sabar. saya Boleh dia bukan bercakap saya sekejap? fokuskan pada duit. Itu penyebabnya puan. Tak kali saya nak bercakap, dia nak bercakap puan. Macam mana lah hari puan? Dalam majlis sudah sendiri pun dia nak bercakap. Sabar, Cik Masalahnya, Sepian, sabar. Saya bercakap tadi, giliran saya bercakap, tapi awak tu tak faham apa yang saya nak sampaikan. Awak faham lain. Sabar Faham? sabar Cik Elvina. Okey, hari ni kita nak betul-betul tenangkan fikiran, okey? Okey, sabar. Okey, jadi saya bagi peluang pada Cik Elvina untuk bercakap dulu. Okey, bersetuju untuk apa tadi? Boleh ulang semula untuk kita? Okey, saya setuju kalau saya dapat 15 dan saya pulangkan balik 5,000 kepada dia. Sebab ini soal maruah saya. Okey. Bukan saya memang gold digger ke apa, tak. Sebab saya pun ada gaji saya, ada pendapatan saya. Tapi ini sebagai ganti rugi terhadap maruah saya yang tercalar sebab perkahwinan ini tak jadi. Saya ni perempuan puan. Okey, baiklah. Bagaimana pendapat dengan Cik Sepian? Sebenarnya saya pun dah berkerjaya puan. Saya sebenarnya nilai RM20,000 tersebut bukan perkara yang besar. Saya mengaku. Tetapi puan, dalam hal ni puan, saya sebagai pengajaran puan atas perbuatan dia puan. Okey, selama ni dalam tempoh perkenalan kami, pertunangan kami puan, saya dah banyak mengalah dengan dia puan. Dan sampai sekarang takkan saya nak mengalah lagi puan. Jadi sekarang ni waktu untuk saya biar dia sedar puan. Biar dia sedar atas perbuatan dia tu salah puan. Sekarang ni siapa yang Sekarang ni, mengalah, puan. siapa yang Sabar, curang, sabar, sekarang ni Cik. siapa? Sekarang puan, Sabar, dia Cik. memang tak nak berbincang langsung dengan saya puan. Saya dah berbincang ni. Sabar ya, Tengok boleh. saya Sekarang ni, puan, saya dah dia berbincang, dia nak untuk kat dia je puan. Sabar ya, Cik. Pihak-pihak kedua-duanya tolong jaga emosi ya. Kita kalau boleh kita tak mahu ada emosi dalam majlis suluh ini. Okey, baiklah. Jadi sekarang ni apa yang boleh saya simpulkan, Cik Sepian tetap tidak mahu. Ya puan. Betul? Tetap Saya tetap nak RM20,000 dan semua barang-barang yang telah dalam tempoh pertunangan kami, perkenalan kami, saya semua nak ganti rugi semua. Saya nak pulangkan balik semua jadi milik saya. Walaupun Cik Elvina dah bermurah hati untuk bagi semula RM5,000. RM5,000 tu puan, di situ dah menunjukkan bahawa dia masih merasakan dia betul. Perbuatan dia tu betul puan. Sekarang ni perbuatan dia tu salah. Awak curang tu memang betul lah perbuatan Sabar, awak sabar, tu. sabar, Semua yang awak buat Sekarang tu betul. ni Ini bukan yang perbuatan cakap tersebut, perempuan semua betul, tapi perbuatan lelaki tersebut semua betul. boleh berubah. Sabar ya pihak-pihak semua, sabar. Tapi awak tak berubah. Sabar. Tak Cik sama. Cik Elvina sabar. Cik sabar juga. Okey, jadinya saya kira disebabkan penyelesaian bertiga belum lagi boleh mendapat penyelesaian yang baik, saya rasa adalah lebih molek sekiranya saya memberi laluan kepada kedua belah pihak untuk berbincang secara bersemuka. Jadinya tak perlulah saya Puan. ataupun mungkin boleh juga kalau nak berbincang berfokus hanya satu pun boleh juga. Saya minta maaf puan. Saya berasakan macam kalau berfokus lagi tidak adil puan. Sedangkan puan perempuan. Dia perempuan. Jadi akan ada unsur yang saya macam tak boleh terima puan. Saya minta maaf puan. Dia memang macam ni puan. Okey, baiklah. Sebelum saya menetapkan keputusan perbincangan kita pada hari ini, saya nak jelaskan apabila saya bergelar pegawai suluh, tidak ada isu bias di antara kedua belah pihak. Maksudnya apa benda yang saya lakukan dalam perbincangan kita pada hari ini adalah untuk menyelesaikan masalah. Saya tak kisah cik curang ke, Cik Elvina putus tunangan ke. Saya yang penting bagi kedua belah pihak, saya nak dua-dua dah ada penyelesaian. Kalau boleh semuanya tak perlulah kita bawa ke mahkamah, mudahkan urusan begitu. Jadi saya anggap ini adalah satu keputusan yang terbaik untuk kedua belah pihak. Memandangkan kedua belah pihak tidak mahu meneruskan perbincangan secara bersemuka ataupun secara berfokus pada diri saya. Ya, ya. Jadi saya anggap pada hari ini majlis suluh tidak berjaya dan saya akan serahkan perbicaraan mengenai ganti rugi, tuntutan ganti rugi pertunangan kepada pihak mahkamah semula. Boleh begitu? Boleh puan. Boleh puan. Saya akan upah lawyer untuk menangkan kes ni puan. Okey, Dia tak nak tak apa puan. Okey, kita Saya boleh tetap- naik mahkamah Okey, okey, dan baiklah, saya boleh baiklah. buat Saya tetap sama akan malu. pastikan saya buat akan- sama malu. Mendapat tuntutan ganti rugi. Okey, cukup. Okey, jadi kita tutuplah majlis kita pada hari ini dengan majlis kafarah dan surah Al-As. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.